Salam sejahtera, kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tugasan berkumpulan BSS 3203 Prosa Melayu di bawah tajuk Inovasi Pelajaran dan Pembelajaran Watak dan Perwatakan Sultan dan Pembesar dalam teks Sulalatus Salatin. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Amira, Syakira, Suhaila, Mukminin, dan saya sendiri yaitu Yuliliana. Watak ialah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Selalunya, watak-watak ini diciptakan untuk mendukung peranan atau diberi fungsi untuk mendukung ide pokok dan mengembangkan ide berkenaan hingga berjaya mencapai matlamatnya. Perwatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita di dalam cerita tersebut. Kegagalan pengarang menghidupkan watak-watak akan mencecatkan plot cerita tersebut. Terdapat 8 watak dan perwatakan sultan dan pembesar dalam teks Sulalatus Salatin. Yang pertama ialah Sultan Muhammad Shah atau nama asalnya Raja Kecil Besar. Baginda merupakan anak kepada Raden Tengah dan mempunyai 3 orang istri, yaitu anak Tun Pepati Permuka Berjajar, Tun Ratnawati, dan anak Raja Pekan. Baginda mempunyai 3 orang putra, yaitu Raja Kecil, Raja Kasim, dan Raja Ibrahim. Baginda merupakan seorang yang berwawasan dalam mencapai matlamat, bijaksana dalam bertindak, dan bertanggung jawab dalam mengukuhkan pentadbiran. Buktinya, Sultan Muhammad Shah telah memperkenalkan dan menetapkan peraturan, larangan diraja, dan adat istiadat diraja yang bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan golongan diraja serta memastikan kesetiaan golongan rakyat kepada pemerintahan. Baginda juga merupakan seorang yang menghormati ulama dan mementingkan ilmu agama. Buktinya, Baginda telah memberi layanan yang baik kepada Syekh Abdul Aziz yang datang dari Mekah dengan menjemputnya ke istana. Sultan Muhammad turut menerima dakwah Syekh Abdul Aziz dengan menitah semua pembesar dan rakyat memeluk agama Islam. Baginda telah berguru berkaitan tata tertib sembahyang. Yang kedua ialah Sultan Muzaffar Shah atau nama asalnya Raja Kasim. Baginda merupakan anak kepada Sultan Muhammad Shah. Baginda mempunyai 2 orang istri, yaitu anak bendahara Seri Amardi Raja Raden Anum dan Tun Kudu. Baginda mempunyai seorang putra yang bernama Raja Abdullah. Baginda pernah disingkirkan oleh Raja Rekan dan menyamar menjadi nelayan semasa dalam pelarian. Baginda merupakan seorang yang berwawasan dalam mencapai matlamat. Buktinya, Baginda menyelesaikan kemelut permusuhan antara Seri Naradi Raja dengan Tun Perak yang mengancam keselamatan Melaka. Baginda menceraikan istrinya Tun Kudu, yaitu kakak kepada Tun Perak, untuk berkahwin dengan Seri Naradi Raja. Baginda juga bijak dalam bertindak. Buktinya, Baginda bercerai dengan istrinya demi mendamaikan rakyat Melaka yang berpecah belah karena ada yang berpihak kepada Tun Perak dan selebihnya berpihak kepada Seri Naradi Raja. Baginda juga merupakan seorang yang bertanggung jawab mempertahankan negara. Buktinya, Baginda mengarahkan rakyatnya bersiap sedia untuk menentang serangan demi mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan Siam. Baginda juga tegas dalam pemerintahan. Baginda menolak permintaan paduka bubunya, yaitu Raja Siam, yang menginginkan Melaka tunduk di bawah Siam meskipun mereka mempunyai kuasa besar. Yang ketiga ialah Sultan Mansur Shah atau nama asalnya Raja Abdullah. Baginda merupakan anak kepada Sultan Muzaffar Shah. Baginda mempunyai 4 istri, yaitu Tun Putih, Putri Onangsari, Raden Galuh, Cendra Kirana, dan Putri Hangliu. Baginda mempunyai 2 orang putra, yaitu Raden Kelang dan Paduka Habimat. Baginda merupakan seorang yang berani menentang musuh. Buktinya, Baginda menawan Indrapura daripada taklukan kerajaan benua Siam. Baginda menitahkan bendahara Paduka Raja menyerang Indrapura dengan membawa 200 tentara. Baginda juga merupakan seorang yang berpendirian tegas dalam membuat keputusan. Buktinya, Baginda menjatuhkan hukuman kepada Raja Muhammad dengan menghantarnya ke Pahang dan dirajakan di Pahang karena telah membunuh Tun Besar anak Tun Perak. Baginda juga merupakan seorang yang berwawasan dalam mencapai matlamat. Buktinya, Sultan Mansur Shah telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan Majapahit, Cina, dan Siam. Yang keempat, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, atau nama asalnya Raja Ahmad.
Baginda merupakan anak dah kepada Sultan Mansur Shah. Baginda mempunyai 2 orang istri, yaitu seorang anak raja dan Tun Najah. Baginda mempunyai 5 orang anak dah, yaitu Raja Menawar, Raja Zainal, Raja Hitam, Raja Muhammad, dan Raja Fatimah. Baginda merupakan seorang yang berwawasan dalam mencapai matlamat. Buktinya, Baginda dengan beraninya keluar pada waktu malam untuk menangkap pencuri yang mengganggu ketenteraman penduduk Melaka. Baginda juga merupakan seorang yang bijaksana dalam bertindak. Buktinya, Baginda menggunakan teknik penyamaran dengan memakai baju hitam seperti pencuri agar tidak dikesan sebagai sultan oleh para pencuri. Selain itu, Baginda juga merupakan seorang yang berani menghadapi musuh. Buktinya, Baginda sendiri yang mengejar pencuri yang melarikan diri ke Bukit Melaka dan di Pohon Bodhi. Baginda telah membunuh pencuri tersebut. Baginda juga merupakan seorang yang berpendirian tegas. Buktinya, Baginda dengan tegasnya menyindir dan menegur Tun Mutahir yang gagal menjalankan tugas sebagai temenggung karena tiada kawalan keselamatan yang ketat di Melaka sehingga berlakunya kecurian. Seterusnya adalah latar belakang Sultan Mahmud Shah. Nama asal bagi Sultan Mahmud Shah adalah Raja Mamad. Baginda merupakan anak kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Raja Mamad pernah memperistikan 3 orang perempuan, iaitu anak Sultan Muhammad Shah, Tun Teja, dan Tun Fatimah. Salah satu daripada perkahwinan tersebut telah menganiakan Baginda seorang putera yang bernama Raja Ahmad. Berikut merupakan perwatakan Sultan Mahmud Shah. Pertama, seorang yang berwawasan. Perwatakan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan perluasan kuasa dengan mengarahkan paduka tuan menyerang Manjung yang telah bermusuhan dengan Berwas, iaitu jajahan Melaka. Kedua, seorang yang bijaksana. Sebagai contoh, Baginda telah menitahkan Seri Maharaja untuk menyerang dan menawan Kelantan sehingga mampu memartabatkan Melaka sebagai sebuah kuasa terunggul. Ketiga, seorang yang bertanggungjawab. Baginda telah mengarahkan Hang Nadim dan lain-lain untuk menapas semula Melaka. Keempat, seorang yang berpendirian tegas. Perwatakan ini dapat dilihat melalui episod peminangan Puteri Gunung Ledang. Pinangan Baginda terhadap Puteri Gunung Ledang diterima, namun ia bersyarat Baginda dikehendaki membina jambatan emas dan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air pinang muda setempayan, dan semangkuk darah Raja Ahmad. Kelima, seorang yang berani. Sebagai contoh, Melaka telah dikalahkan oleh Peringgi, namun Baginda masih lagi berusaha melancarkan serangan terhadap Peringgi di Melaka. Seterusnya adalah perwatakan pembesar Melaka. Pembesar pertama adalah Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Pertama, seorang yang bijaksana. Sebagai contoh, Tun Perak telah berjaya mematahkan serangan Siam yang dipimpin oleh Awi Dicu dan Awi Cakri dengan menyusun strategi perang yang berkesan. Kedua, seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, Tun Perak telah berjaya mempertahankan Melaka sebanyak 2 kali dari serangan Siam. Tun Perak berjaya memperdayakan angkatan Siam melalui tipu muslihatnya itu. Ketiga, seorang yang taat. Sebagai contoh, peristiwa Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Walaupun anaknya itu dibunuh oleh Raja Muhammad, namun Tun Perak tidak bertindak balas. Malah, ia menegaskan kepada anak buahnya untuk tidak mendahaka kepada Sultan. Pembesar kedua pula adalah Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Pertama, seorang yang taat. Contohnya, Tun Mutahir telah melarang pengikutnya menentang Sultan walaupun beliau dihukum bunuh setelah difitnah oleh Si Kitul dan juga Raja Mendelia. Kedua, seorang yang berbakti. Contohnya, Tun Mutahir telah berbakti kepada Raja apabila beliau telah berjaya menewaskan tentera Peringgi. Ketiga, seorang yang bertanggungjawab. Ini dapat dilihat apabila Tun Mutahir berjaya menjaga keamanan Melaka dengan mempertahankannya. Pembesar ketiga pula adalah Laksamana Hang Tuah. Pertama, seorang yang setia. Sebagai contoh, Hang Tuah telah mematuhi arahan Sultan Mansur Shah untuk menghapuskan hajibat yang mendahaka dan menimbulkan huru-hara di istana. Kedua, seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, Hang Tuah telah mempertahankan negara apabila beliau telah
membunuh Hang Jebat yang berdahaga kepada Sultan Mansur Shah. Ketiga, seorang yang berbakti. Sebagai contoh, Hang Tuah telah berbakti kepada raja apabila beliau bersama Tun Perak telah menjaga Sultan Mahmud Shah yang sakit air. Kesimpulannya, berdasarkan video ini kita dapat mempelajari tentang watak dan perwatakan Sultan Melaka dan juga para pembesarnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, marilah kita ke segmen permainan. Permainan ini dinamakan Guess the Character. Anda perlu meneka siapakah watak tersebut berdasarkan soalan yang diberikan. Soalan 1. Bijaksana dalam bertindak apabila menitahkan Seri Maharaja menyerang dan menawan Kelantan. Siapakah beliau? Berpendirian tegas apabila menjatuhkan hukuman kepada Raja Muhammad. Siapakah Baginda? Seterusnya, siapakah Sultan yang berkahwin dengan Tun Najah? Nama sebenar Sultan Muzaffar Shah.